الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول ولك الحمد في الآخرة والأولى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا الله يا الله يا الله أما بعد Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam kuliah sirah dan syama'il. Moga-moga insya-Allah kita menjadi antara pencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sentiasa bertambah ilmu tentang sirah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bincang dan menceritakan tentang Perang Badar atau Ghazwah Badar Al-Kubra. Hari ini siri yang ke-11. Kuliah yang sebelum ini kita cerita bahawasanya tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tentera orang Quraisy telah bertemu di padang Badar. Tapi belum lagi mula perang. Dan kuliah sebelum ni kita cerita bagaimana banyak daripada pemimpin-pemimpin Quraisy yang memberi nasihat kepada tentera Quraisy agar supaya mereka pulang kepada Makkah dan tidak berang kepada Rasulullah. Tetapi yang menghabuskan rancangan itu dan nasihat yang baik itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal tidak setuju dan dialah yang menghentam Utbah bin Rabi'ah dan yang lain-lain yang fikir atau mereka cadangkan untuk tidak berang kepada Rasulullah. Sebab pendapat Abu Jahal, dia nak habuskan Rasulullah dengan sahabat di Perang Badar, tetapi Allah takdirkan yang terbalik. Iaitu Rasulullah yang menghabuskan Abu Jahal dan yang sepertinya. Selepas dua-dua tentera Rasulullah SAW di Perang Badar dan tentera orang Quraisy di Perang Badar bertemu setelah mereka dua-dua tentera bertemu, terjadinya satu mukjizah, yaitu orang Islam melihat kepada musyrikin, kepada orang kafir sedikit. Mereka melihat mereka sangat sedikit. Tetapi orang kafir melihat kepada orang Islam, mereka ramai sangat. Sangat ramai. Dan ini mukjizah. Sebab hakikatnya orang kafir yang lagi ramai. Sebab jumlah mereka 1000 lebih.
Dan orang Islam, tentera Rasulullah SAW, 300 lebih sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa idh yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila." Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata para sahabat melihat kepada tentera Quraisy sangat sedikit jumlah mereka. Nampak mereka sikit je. Allah menjadikan mata mereka pandang begitu. Supaya orang Islam merasa berani dan hilang merasa takut dari hati mereka dan merasa semangat waktu perang. Dan wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata orang kafir melihat kepada tentera yang bersama Rasulullah ramai, dan perkara itu menjadikan mereka rasa tidak semangat dan merasa takut. Ini mukjizah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesan daripada kerana jumlah orang Islam sedikit, maka sebelum terjadinya mukjizah itu, iaitu orang kafir melihat kepada orang Islam ramai dan orang Islam melihat orang kafir sedikit, sebelum terjadi itu ada satu orang kafir namanya Qibath bin Ashim. Tapi lepas tu dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Di waktu perang Badar dia bersama orang kafir namanya Qibath ini. Lepas dia melihat kepada sahabat, jumlah mereka sedikit, dia kata, kalau wanita-wanita Quraisy keluar daripada Makkah, dia akan kalahkan Muhammad dan sahabatnya itu. Yani dia sangat memandang meremeh dan memandang rendah kepada Rasulullah dan sahabatnya kerana mereka sedikit sahaja. Nanti di tahun terjadinya perang Khandaq, Qibath ini yang mengucapkan ucapan itu, dia datang kepada Madinah masuk Islam. Dia tanya, mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Maka mereka tunjuk dia, dia kata Rasulullah di sana, dekat masjid. Dan Rasulullah bersama beberapa sahabat sekeliling Nabi SAW. Duduk bersama Rasulullah. Qibath ini dia kata, kemudian aku datang di dalam masjid, saya nampak jemaah duduk. Tapi aku tidak membezakan Rasulullah dengan sahabat. Yani Rasulullah tidak duduk di tempat yang tinggi atau yang istimewa atau yang lain daripada, bahkan duduk sama macam sahabat, sama dengan mereka di bawah, tidak mengistimewakan dirinya dengan kurusi atau apa-apa Rasulullah SAW. Sehingga Qibath ini dia kata, sampai saya tidak mengenal mana Rasulullah dengan yang lain. Walhasil dia kata, lepas tu saya mengucap salam. Saya cakap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW jawab salam kepadanya, Qibath ini. Lepas tu Rasulullah SAW terus mengucap kepada Qibath itu, dia kata, ya Qibath, bukankah engkau yang menyatakan waktu perang Badar, kalau wanita-wanita Quraisy keluar untuk melawan Muhammad, dia akan menang dan akan kembalikan Muhammad kepada Madinah? Akan menang kerana jumlah mereka sedikit. Qibath di waktu tu terkejut. Sangat terkejut. Sebab apa? Sebab Qibath ini dia kata, demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, ucapan itu aku tidak mengucapkannya dengan lidah aku.
Dan demi Allah, mulut aku ini tidak bergerak dengan ayat itu. Ucapan itu hanya di dalam hati. Yakni dia waktu tu dia berfikir dia di dalam otak dia. Di dalam hati dia, waktu perang Badar, di dalam hati dia, dia kata, kan sedikit sangat ini. Kalau perempuan sahaja Quraisy, tak perlu lelaki pun keluar, mereka akan kalahkan Muhammad. Dia kata ucapan tu dia tidak bercakap dengan siapa-siapa pun. Dia kata, mulut saya tidak bergerak pun dengan ayat itu. Ayat itu hanya di dalam hati saya sahaja ya Rasulullah. Lepas tu dia kata, وَمَا هُوَ إِلَّا شَيْءٌ هَجَسَ فِي قَلْبِي. Demi Allah, ucapan tu ya Rasulullah, satu khawatir sahaja yang dalam hatiku. Tidak ada siapa-siapa pun dengar. Sebab saya tak pernah cakap. Jadi dia terasa terkejut bagaimana Rasulullah dapat tahu apa yang ada di dalam hatinya sebelum beberapa tahun. Apa yang dia khawatir dan bercakap di dalam hatinya sebelum beberapa tahun di waktu perang Badar. Subhanallah. Lepas tu dia kata, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku bersaksi. Terus dia masuk Islam dah. Tak boleh tahan. Dia terus masuk Islam. So, dia pun nampak Nabi SAW terus mencerita kepadanya apa yang ada dalam hatinya. Tidak ada satu manusia pun tahu tentang kalam dan ucapannya itu. Sebab dia hanya cakap di dalam hatinya. Wahakadha. Selepas dua tentera ini bertemu, tentera Rasulullah waktu perang Badar, tentera orang Quraisy, pemimpin paling besar dalam golongan Quraisy Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia suruh Umar bin Al-Khattab pergilah kepada orang Quraisy, bagi tahu kepada mereka, irji'u, kembalilah. Yani aku tidak kalau kamu nak balik kepada Makkah, baliklah. Kalau tak nak berang, okey, yani boleh. Balik sahaja kepada Makkah. Irji'u fa innahu in yali hadha al-amra minni ghayrukum ahabbu ilayya min an taluhu minni. Tetapi selepas Umar bin Al-Khattab menyampaikan kalam Rasulullah ini kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal, Hakim bin Hizam, Utbah bin Rabi'ah, yang lain-lain semua. Hakim bin Hizam ini, dia radhiyallahu anhu, dia nanti akan masuk Islam juga Hakim bin Hizam ni. Tapi waktu Badar dia masih kafir. Hakim bin Hizam dia kata, "Qad 'aradani as-san faqbalu." Demi Allah aku merasa Muhammad dah menunjukkan perkara yang sederhana, yang tingah, yang bagus. Dia suruh kita balik dan tidak berang. Jadi kenapa kita yang bersungguh-sungguh nak berang dia? Dan saya syadangkan kita terimalah syadangan Muhammad. Iaitu apa? Kamu balik kepada Makkah, kita balik kepada Madinah, tak payah berang. Fawallahi la tunsaruna alaihi ba'da ma 'arada minan nasr. Demi Allah, Hakim bin Hizam berkata, demi Allah, kamu semua ni takkan menang atas Muhammad di perang ini selepas dia menunjukkan kemudahan itu. Lepas dia sendiri suruh kamu balik, kalau kamu tak terima syadangan dia tu, aku dah boleh buat keputusan dari sekarang, kamu tak akan menang, wahai Quraisy. Ini Hakim bin Hizam. Waktu tu Abu Jahal mengamuklah dengan ayat Hakim bin Hizam. Dia tidak setuju. Abu Jahal terus marahlah dengan ayat Hakim bin Hizam. Dia kata, Wallahi la narji'. Demi Allah kami takkan pulang kepada Makkah. Selepas Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan Muhammad dan sahabatnya ni semua di tangan kita, kita dah boleh habiskan sekarang mereka. Dah boleh habiskan mereka sekarang. Demi Allah kami tak akan pulang. Lepas tu Abu Jahal dia cari lelaki tu yang pernah dibunuh oleh beberapa sahabat.
Sebab seperti mana saya dah sampaikan sebelum kuliah ini, tujuan Quraisy untuk memperang Rasulullah waktu perang Badar beberapa tujuan. Satu, untuk memelihara harta mereka. Yang kedua, untuk membalas kepada mereka yang uh, untuk membalas kepada mereka balas kepada mereka kepada Nabi SAW dan sahabat yang pernah membunuh satu orang daripada Quraisy. Yang satu orang daripada Quraisy yang dibunuh oleh sahabat sebelum Badar, adik dia ada di sebelah Abu Jahal. Abu Jahal panggil adik itu supaya dia jadi batu api. Abu Jahal ni memang syaitan lah. Jahat betul. Dia panggil satu Amir itu. Amir ini abang dia yang dibunuh oleh sahabat. Dia kata, bukankah mereka bunuh abang kamu, Amr? Dia kata, ya. Dia kata, tengoklah. Utbah, Hakim, tengok ini yang lain-lain semua. Mereka suruh kita lupa darah abang kamu. Mereka suruh kita biarkan darah abang kamu macam tu. Tak mengambilkan, tak membalas kepada sahabat Muhammad. Dia banaskan Amir ini. Supaya dia, supaya Amir ini kalau dibanas, dia akan banaskan tentera Quraisy semua. Dengan mengingatkan mereka darah abang dia. Selepas tu, Abu Jahal dia kata, kau nampaklah dah di depan mata kamu sahabat Muhammad dah boleh bunuh beberapa orang. Ambil hak darah abang kamu. Kamu nak lepaskan peluang ini. Mereka dah bunuh abang kamu. Dah ambil harta abang kamu. Waktu itu Amir terus rasa panas pula dengan apa cara Abu Jahal itu. Lepas tu Amir dia pergi di depan tentera Quraisy, dia buka auratnya. Itu cara macam dalam media sosial sekarang buat berita yang sangat membuat orang menarik perhatian. Orang di zaman dahulu kalau orang menarik perhatian, dia kena buka auratnya. Akan membuat orang menarik perhatian dan merasa perkara itu dahsyat, besar dan serius. Dia pergi buka auratnya, lepas tu dia ambil tanah, dia baling diri dia dengan basir dan tanah. Kemudian dia kata, wahai abangku, tidak ada siapa-siapa mengambil hak darah kamu. Orang Quraisy semua dah merasa takut. Tidak ada siapa-siapa yang boleh bantu. Waktu itu memang jadi panas di tengah tentera orang Quraisy. Ini budaya Arab dahulu waktu perang. Macam mana mereka, Abu Jahal ni syaitan. Dia pandai melakukan cara yang mempanaskan orang. Buat orang rasa panas dan rasa nak balas kepada Nabi SAW dan sahabat. Amir ini yang buka auratnya dan menangis untuk abang dia, Amr. Mereka dua-dua ini, Amir ini juga akan meninggal di Badar. Akan dibunuh di Badar ini. Yani Amr abang dia dibunuh oleh sahabat sebelum. Amir ini dialah yang membanaskan Abu Jahal, banaskan dia dan dia banaskan tentara Quraisy. Dia akan dibunuh di Badar dan di dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Tetapi ada lagi satu adik-beradik Amir dan Amr ini yang dibunuh oleh sahabat dalam keadaan kafir. Mereka mempunyai satu lagi adik-beradik yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami. Yang dibunuh dulu Amr al-Hadrami. Yang kedua ni yang di perang Badar, Amir al-Hadrami. Mereka ada lagi satu adik-beradik mereka namanya Al-Ala. Al-Ala ini sahabat yang sangat hebat dan mulia. Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami antara sahabat yang mulia, bahkan beliau mempunyai banyak kelebihan. Al-Ala ibn al-Hadrami ini. Antara kelebihannya, doanya mustajab. Masyhur macam tu. Al-Ala. Kalau dibaca doa apa-apa atas siapa-siapa, doanya terus mustajab.
Dan antara kelebihannya, Al-Ala bin Al-Hadrami ini di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau melakukan satu karamah. Karamah yang begitu dahsyat, iaitu waktu beliau ingin dia pemimpin tentera, Umar bin Al-Khattab hantar mereka pergi berang kepada orang kafir. Lepas tu mereka sampai sehingga mereka sampai kepada sungai, satu sungai yang dalam dan luas. Mereka tidak tahu macam mana mereka masuk dalam sungai itu dan pergi kepada kawasan yang belakang sungai itu. Maka Al-Ala bin Al-Hadrami, beliau membaca satu doa dan lepas tu dia suruh tentera dia ikut dia masuk di dalam sungai dengan kudanya. Dia masuk di dalam sungai itu sangat dalam. Sungai itu macam sangat dalam dan mereka mustahil pun jalan kaki. Lagipun mereka masuk dengan kuda. Mereka masuk dengan kuda sehingga mereka keluar daripada bahagian pulau yang belakang sungai itu. Subhanallah. Ini karamah untuk Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala. Adik-beradik dia dua dibunuh di dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Tetapi dia sahabat yang mulia. Selepas ditanya, kamu baca doa apa waktu jalan atas sungai itu? Dia kata, saya baca doa ini. Ya Aliyu, Ya Hakimu, Ya Aliyu, Ya Azim, Ana Ubaiduk, wa fi sabilika, nahnu abiduk, wa fi sabilika nuqatilu aduwak, Allahumma faj'al lana ilaihim sabila. Dibaca doa ini sahaja. Dia boleh jalan atas air dengan dia boleh jalan atas air sungai dengan kudanya. Dan dia kata hatta kaki kuda kita tidak basah sehingga mereka sampai di sana. Keluar tidak ada basah apa-apa. Karamah. Allah Subhanahu wa taala memberi karamah kepada mereka kerana mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kali pertama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan atas laut atau atas sungai. Bahkan Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani lepas dia pergi berang kepada Rum, negara Rum, ada satu sungai, seberang sungai yang sangat luas dan dalam. Dia jalan dengan kudanya, dengan tentera yang ikutnya semua atas sungai itu. Sehingga mereka keluar dari sebelah yang lain. Di satu kali juga, ada satu tentera orang Islam. Mereka lalu atas laut. Mereka jalan atas laut dengan kuda mereka. Tidak lemas di dalam air itu. Dan dari jauh, musuh mereka yang daripada Rum, lepas mereka nampak orang Islam dari jauh, jalan dengan kuda atas air, mereka menjerit dengan suara mereka kata, ini gila. Dan ada yang kata, ini jin. Ini bukan manusia, ini jin, bukan manusia. Subhanallah. Ada orang minta doa, Nabi Muhammad menyeberang sungai laut. Ayuh. Dia bukan doa dari Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Ala bin Al-Hadrami dialah yang membaca doa itu. Doa itu dari diri dia. Doa itu, Ya Aliyu, Ya Hakimu, Ya Aliyu, Ya Azimu, Nahnu abiduka, wa fi sabilika nuqatilu aduwak, Allahumma faj'al lana ilaihim sabila. Tapi ini doa khas untuk dia nak bantas atau jalan atas seberang sungai untuk berang orang kafir. Doa itu untuk itu khas. Sebab itu Abu Muslim Al-Khawlani yang lagi satu, dia baca bismillah sahaja. Dia tak baca doa pun panjang. Jadi perkara tu bukan berkait dengan lafaz doa itu atau sebutan doa itu. Dia berkait dengan keadaan mereka waktu itu. Memang sebab biasanya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang di waktu zarurat.
Kalau waktu dah sangat sempit dan waktu tu sangat masalah besar kepada beberapa orang Islam, maka akan datangnya satu mukjizat atau karamah daripada Allah. Lagi satu pun yakin mereka. Yakin yang ada di dalam hati mereka. Abu Muslim Al-Khawlani atau orang lain, ketika dia nak masuk di dalam sungai dengan kudanya atas air, dia suruh tentera dia. Dia kata, kalau kamu semua nak ikut, ikut. Kalau kamu tak nak ikut, silakan. Jadi mereka semua nampak kepada dia. Mereka melihat terlebih dahulu. Tengok dia lemas. Dia masuk di dalam sungai, jalan atas air dengan kudanya. Dia kata, Bismillah, itu sahaja. Bismillah. Dia masuk. Lepas itu, tentera dia yang lain-lain, mereka nampak cakap, Bismillah, yang lain-lain. Bismillah, Bismillah, sampai satu tentera jalan atas air. Cuba bayang. Satu tentera. Semua, berapa ratus orang, ratus-ratus orang, jalan atas air. Jadi orang kafir dari jauh nampak, mereka cakap, ini jin. Atau ini gila, ini gila. Ini dah bukan manusia. Jadi orang kafir terus serahkan negara mereka dan tidak lawan kepada sahabat. Mereka terus serah diri mereka kepada sahabat Nabi SAW. Ini kerana keyakinan mereka tinggi. Mereka mempunyai iman, kepercayaan, yakin yang sangat tinggi. Jadi mereka baca Bismillah atau baca Alhamdulillah atau baca doa ini atau doa itu, semua akan jadi. Semua akan jadi. Sebab apa? Sebab yakin mereka. Kita kalau perlu apa-apa, kita kena baca doa dengan yakin. Semua boleh jadi. Tidak ada apa-apa yang mustahil. Semua boleh jadi. Sebab itu hatta kadang-kadang ada bahagian orang yang mempunyai penyakit bahaya. Dan sepatutnya orang itu meninggal. Sepatutnya orang itu meninggal dengan penyakit itu. Penyakit itu memang membunuhkan orang itu. Tapi subhanallah, ada bahagian wali-wali Allah, bahagian orang soleh, bahagian orang yang doanya mustajab. Dia kata tak, kamu insya Allah diberi kesihatan dan kesembuhan yang cepat. Baca doa, subhanallah. Sampai doktor-doktor pun, banyak kita dengar cerita-cerita macam tu. Sampai doktor-doktor yang pakar, yang selalu bagi rawatan dan obat kepadanya, mereka pun rasa terkejut. Sebab apa? Mereka cakap, macam mana penyakit itu hilang? Sebab mereka tahu penyakit itu tak ada ubat. Dia tak ada ubat. Penyakit itu dia akan kekal dalam badan orang itu, akhirnya dia akan bunuh atau akan meninggal. Tapi subhanallah, akhirnya dia kata, ada satu orang saleh baca doa untuk saya. Jadi oleh keberkatan, kadang-kadang doa ini kalau kita baca doa dengan yakin, dengan tawakal, dengan akidah yang kuat, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua boleh jadi. Tidak ada apa-apa mustahil. Penyakit bahaya, perkara bahaya, jalan atas air, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa mustahil jika Allah ingin memberi kepada kita dan kita ada yakin. Kita ada yakin. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selepas orang kafir melihat orang Islam sudah mengontrol dan mengawal kolah-kolah yang ada air di waktu Badar. Tembak Badar, kita sudah bagi tahu, air semua belakang tentera Rasulullah. Maknanya orang kafir tidak ada kolah atau perigi yang mereka boleh minum darinya. Ada satu lelaki yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Lelaki ni, dia adik-beradik Abi Salamah. Abu Salamah ni sahabat Nabi SAW. Al-Aswad bin Abdul Asad kafir dan jahat. Dan akhlaknya sangat buruk.
dan dia antara orang yang kuat musuh kepada Rasulullah SAW. Al-Aswad. Tapi adik-beradik dia, Abu Salamah, antara orang yang kuat cinta kepada Rasulullah, orang Islam dan sahabat Nabi SAW. Hatta Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama akan dapat memegang kitabnya, catatan amalnya di hari kiamat dengan tangan kirinya, yaitu Al-Aswad ini. Dan orang yang pertama yang memegang kitab dan catatan amalnya dengan tangan kanannya, adik-beradiknya Abu Salamah. Subhanallah, mereka adik-beradik. Tetapi ini sangat bahagia di hari kiamat, dimuliakan. Yang lagi satu sangat celaka dan dihinakan di hari kiamat. Abu Salamah bin Abdul Asad dan Al-Aswad bin Abdul Asad. Al-Aswad ini, lepas dia melihat orang Islam, sahabat Nabi SAW menjaga kolah air berigi yang belakang mereka, dia kata, "U'ahidullah la asyrabanna min hawdih." Demi Allah, aku janji kepada Allah, aku akan sampai kepada kolah yang ada belakang mereka dan akan minum daripadanya. Saya nazar akan buat itu. Aku akan dapat minum atau aku akan dapat runtuhkan kolah itu. Atau aku akan mati sebelum itu. Yakni dia syapar orang Islam. Dan dia memang berani, tetapi berani untuk melawan Rasulullah SAW. Lepas dia keluar daripada bahagian tentera Quraisy, dia menuju kepada kolah. Berhenti di depan dia Hamzah, sengah Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia kata, wahai musuh Allah, mahu ke mana? Dia kata, saya nak minum daripada kolah itu. Dia kata, kamu takkan sampai kepada air itu. Jadi mereka dua-dua berlawan. Hamzah dengan Al-Aswad ini. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia memukul kakinya dengan pedangnya sehingga terbang kaki dia. Terbotong terus. Terbotong dan terbang jauh, terputus kakinya daripada badan. Kaki Al-Aswad ini. Fatarat wa huwa dun al-haud. Maka dia terbang kakinya ke sana dan dia belum lagi sampai kepada kolah itu. Dia tidak sampai kepada kolah itu dan darahnya mengalir dan keluar daripada kakinya. Kemudian dia jalan dengan tangan dia dan jalan dengan tangan dia. Mahu sebab dia nak mencapaikan hajatnya dan nazarnya. Dia nak sampai kepada kolah yang orang Islam jaganya. Sayyidina Hamzah macam biarkan dia. Dia pun orang ni dah mau mati ke jalan. Dia dah sampai kepada kolah dan dia tolakkan, yakni sebab orang Islam mereka letak beberapa batu sekeliling kolah itu supaya airnya tak pergi jauh dan mereka boleh minum dan airnya tidak mengalir dan hilang dekat pasir di sana. Dia tolakkan dan dia tandang dengan kakinya yang lagi satu yang sihat. Dia tandang dengan kakinya yang lagi sihat batu yang menjaga air tidak mengalir dekat kolah di sana. Dengan niat apa? Niatnya ini macam apa? Aku dah nazar. Aku akan buat. Lepas tu Hamzah jalan dari belakang dia pukul dia dengan pedang sampai dia mati. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dibunuh dia di depan kolah itu. Tak, ini bukan berigi, ini kolah. So, di Badar ada berigi, ada beberapa kolah juga. Jadi dia nak sampai kepada kolah itu. Lepas tu beberapa orang kafir pergi kepada kolah itu yang airnya mengalir, mereka pergi minum dari sana. Sayyidina Hamzah dah cuba untuk melarang mereka atau menjaga kolam atau kolah itu supaya mereka tak minum. Rasulullah SAW suruh Hamzah dan orang Islam biarkan mereka minum. Ya. Dan ini ada hikmah.
Semua orang kafir yang dapat minum daripada kolam itu atau kelas itu dapat dibunuh dalam keadaan kafir di waktu perang Badar. Nabi SAW biar minum. Semua yang akan minum dari air ni akan dibunuh di perang Badar. Semua mereka dibunuh di perang Badar kecuali Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dapat minum tapi tak dibunuh di perang Badar dan ada hikmah juga tidak dibunuh di perang Badar sebab Allah dah takdirkan dia akan jadi sahabat Nabi SAW. Jadi dia di beberapa waktu selepas perang Badar dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Hakim bin Hizam radhiyallahu an dia kalau nak sumpah dengan cara yang sangat serius dan dengan semangat, dia akan sumpah begitu. La wallazi najjani yauma badr. Tidak, demi Allah yang telah menyelamatkan aku di perang Badar, di waktu hari Badar. Itu cara dia rasa nikmatnya besar, dia pun rasa macam mukjizatnya saya dapat selamat di perang Badar. Jadi dia rasa itulah nikmat yang dia selalu mengingatkannya. Dia kata, alhamdulillah kerana saya selamat di perang Badar. Kalau aku dibunuh di perang Badar, aku akan meninggal di dalam keadaan kafir. Jadi kalau dia mahu bersumpah dengan semangat, dia cakap, tidak, demi Allah yang telah menyelamatkan saya di hari Badar. Itu cara dia bersumpah dengan bersemangat, iaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Baik, lepas itu mulalah berang. Mula berang secara al-mubarazah. Sebelum dua-dua tentera bercampur, setiap satu tentera bercampur dengan tentera yang lain, mereka bermula berang mereka dengan mubarazah. Al-mubarazah itu apa? Yakni satu orang dengan satu orang. Beberapa, 3 orang lawan 3 orang. Setiap satu orang lawan satu orang sahaja. Dua-dua tentera dari jauh tengok hasilnya. Siapa yang menang. Lepas tu barulah dua-dua tentera bercampur. Dan siapakah yang mulakan berang dengan mubarazah? Siapa 3 orang daripada sahabat dan siapa 3 orang daripada Quraisy? Ini yang kita akan tahunya insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.